Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Majikan di negeri ini khususnya dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS digesa supaya mengutamakan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Ekoran statistik kemalangan dan kejadian kecemasan di lokasi berkenaan semakin meningkat. Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan dan Sumber Manusia Negeri Johor R. Vidiananda berkata, majikan seharusnya tidak terlalu obses untuk mengaut keuntungan sehinggakan mengabaikan aspek keselamatan dan kesihatan pekerja mereka. Sebaliknya mempunyai tanggungjawab memastikan mereka berasa selamat ketika menjalankan tugas. Jadi yang paling penting sekali ialah sebagai majikan, mereka harus menyediakan kemudahan-kemudahan yang tertentu. Pada masa yang sama juga memastikan bahawa tempat kerja mereka adalah selamat untuk pekerja mereka dan hanya tidak memikirkan mengenai isu-isu berkaitan dengan keuntungan sahaja. Okay, malangnya kebanyakan majikan khususnya dalam industri kecil dan sederhana ni, kalau kita lihat kurang memberi penekanan kepada isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerja dan lebih berorientasikan kepada keuntungan semata-mata. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran Seminar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PKS Zon Selatan 2014 di Ponderosa Golf and Country Club Johor Bahru. Seminar anjuran bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOS disertai 150 peserta terdiri daripada majikan PKS Zon Selatan. Hadis sama Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Johor, Omar Matpiah dan Timbalan Pegawai Eksekutif SME Corporation Malaysia, Rohana Ramli. Pada majlis itu turut disampaikan 20 topik keledar sumbangan Perkeso kepada peserta seminar yang bertuah. Menurut statistik, sehingga Julai tahun ini, sebanyak 587 kes kemalangan di tempat kerja dilaporkan, melibatkan 38 kes kematian berbanding 28 kes pada tahun lalu. Sektor pembinaan merupakan penyumbang tertinggi kes kemalangan maut iaitu 19 kes, diikuti sektor pembuatan 8, sektor peladangan 6 dan sektor pengangkutan 5 kes. Sementara itu, JKKP Johor juga telah mendakwa seramai 31 majikan dan mengeluarkan 77 kompaun melibatkan kesalahan-kesalahan di tempat kerja. Sebanyak 1,189 notis pembaikan dan 1,713 surat arahan juga telah dikeluarkan dan majikan yang didapati bersalah akan didakwa mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Program Gembara Kerjaya 2014 di Johor yang akan berlangsung mulai 25 September depan dilihat bakal memberi tumpuan kepada industri minyak dan gas berikutan perkembangan industri itu di Pengerang. Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan dan Sumber Manusia Negeri R. Vidiananda berkata, pelbagai jabatan dan agensi termasuk Institut Kemahiran Belia Negara IKBN akan menyertai Gembara kali ini bagi menggalakkan anak-anak muda menerokai industri berkenaan. Yes. Malaysia they prefer to cross over to Singapore, despite tol naik, bising-bising pun masih kerja kat Singapore. Yalah tu. Okey, kalau kita lihat di negeri Johor. Okay, we always focus kepada 3 koridor ekonomi. One is Iskandar Malaysia. Second is oil and gas Pengerang, and also the Saru Coast. Okay, so these 3 main areas akan membawa impact yang besar dari segi ekonomi. Okey, di mana kita telah pun menerima pelaburan yang besar. Jadi memang apabila pelaburan yang besar, we are not only going to create jobs, okay, but we also going to make sure that kita memerlukan tenaga kerja yang mahir. Contohnya industri oil and gas is not just anyone can come into the industry and work, but you need some kind of skills to be involved in that industry. So kita sebenarnya kalau kita lihat industri oil and gas ni adalah sesuatu yang baru kepada negeri Johor. Alright? So di peringkat jabatan kita sebenarnya membuat banyak program-program kesedaran. Okey, kita nak war-warkan kepada orang negeri Johor tentang projek di Pengerang dan juga prospek perniagaan, prospek pekerjaan yang akan timbul daripada projek tersebut. Di mana we focus about more than 20,000 to 50,000 of job opportunities. 50,000 job opportunities will be created di Pengerang apabila industri itu start operation dia. Okay, we can break into 2 sectors. One is peringkat pembuatan. Now they are building up the oil and all these things, the plant. Secondly, once the operation have started, okay, we need actually skilled workers. So kita sedar. Jadi di peringkat jabatan kita telah pun tie up dengan institut-institut
okey, latihan supaya projek-projek oil and gas, kursus-kursus oil and gas diperbanyakkan dan dijalankan secara agresif di negeri Johor, dan kita juga mengalakkan lebih ramai anak-anak muda di negeri Johor untuk berkecimpung dalam industri oil and gas. Kembara 4 hari 3 malam itu akan melibatkan lebih 5 daerah di Johor, antaranya Nusa Jaya, Pengerang, Mersing, Keluang, Pagoh, Batu Pahat dan Pontian. Menurut Vidyan Aden, selain industri minyak dan gas, Kembara Kerjaya itu juga akan memberi penerangan mengenai peluang-peluang pekerjaan yang terdapat di negeri ini, termasuk dalam bidang mekanikal dan juga kimpalan. Keputusan kerajaan mengenakan bayaran permit kemasukan kenderaan VEP ke atas kenderaan asing yang memasuki Johor dari Singapura tidak akan menjejaskan kemasukan pelabur asing ke Iskandar Malaysia. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar IRDA, Dato' Ismail Ibrahim berkata, VEP tidak menimbulkan sebarang kesulitan kepada pelabur. IRDA yakin Singapura yang merupakan antara pelabur terbesar di Iskandar Malaysia dengan jumlah pelaburan terkini mencecah 11 bilion ringgit yang turut menguatkuasakan VEP akan memahami perkara berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebelum ini berkata, kerajaan bersetuju mengenakan bayaran VEP ke atas kenderaan asing yang memasuki Johor dari Singapura. Bagaimanapun pelaksanaannya akan dilakukan dalam tempoh terdekat selepas semua urusan berkaitan pentadbiran selesai. Penganjuran beberapa program sempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-57 Malaysia tahun ini sedang dikaji semula susulan naas pesawat Malaysia Airlines MAS MH17 pada 17 Julai lepas. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Sabri Cek berkata, perkara itu sedang diteliti oleh Sekretariat Sambutan Kemerdekaan sebelum cadangan mengenainya dikemukakan kepada Kabinet minggu depan. Mengikut perancangan awal, sambutan kemerdekaan tahun ini akan diisi dengan program seperti Doa untuk Malaysia pada 15 Ogos, diikuti pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang pada 16 Ogos di Putrajaya. Program lain yang dirancang ialah konsert Harmoni Unity pada 24 Ogos serta konsert Sudirman 2.0 di Kuala Lumpur dari 28 hingga 30 Ogos. 16 kematian disebabkan wabak demam denggi direkodkan di negeri ini sejak Januari hingga kini dengan 11 daripadanya di Johor Bahru. Jumlah tersebut meningkat berbanding 8 kes kematian bagi tempoh sama tahun lalu. Pengerusi Jabatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dato' Ayub Rahmat turut memaklumkan peningkatan sehingga 47% kes demam denggi di Johor sehingga kini. Sekian dari saya, Taufik Hassan, untuk edisi Buletin Selatan. Salam takzim.